Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Cikgu Izzuddin ucapkan kepada anak didik sekalian. Okey, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita iaitu bab 4 jadual berkala. Dan hari ini cikgu nak sentuh tentang kita punya kumpulan 1 dan juga kumpulan 17. Okey, baiklah. Sebelum kita mula, pastikan semua bersedia dengan pen dan juga kertas. So, awak semua bolehlah catat nota-nota penting. Okay. So, kalau semua dah sedia, jom kita start. Okay. Kita akan kenali apa itu kumpulan 1. Baiklah. Kumpulan 1 juga dikenali sebagai logam alkali. Okay. Logam alkali. Contoh kumpulan 1, kalau kita tengok dalam jadual berkala, kita akan ada lithium, natrium, kalium, rubidium, lagi kita ada cesium dan juga francium. Okey. Hidrogen. Okey, hidrogen tidak termasuk di dalam kumpulan 1 ini kerana hidrogen bukanlah dalam kumpulan logam. Kita sekarang mahu mengenali tentang kumpulan 1 iaitu logam alkali. Hidrogen bukanlah logam. Okey. Untuk mengenali lebih lanjut, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan sifat kimia. Okey. Sifat kimia. Sifat kimia selalunya bila kita sebut tentang sifat kimia, kita kena tahu tentang susunan elektron ataupun sama juga masuk dengan kereaktifan. Macam mana sesebuah tindak balas tu reaktif ataupun tidak. Jadi kita pilih satu contoh kat sini. Contoh, cikgu ambil contoh kita tengok pada atom lithium. Okey, atom lithium. Atom lithium mempunyai berapa bilangan proton? 3. Okey, jika atom lithium yang neutral dia mempunyai 3 bilangan proton, maka dia juga akan mempunyai 3 bilangan elektron. Itu maksud dia. Atom yang neutral 3 proton, 3 neutron, sama. Okey, dari sini barulah kita boleh tahu sifat-sifat kimia dia. Macam mana nak tahu? Kita buat dulu susunan elektron. Okey, susunan elektron bagi lithium. Boleh cuba? 2, 1. Okey, 2, 1. So, kita ada 3 elektron. Contoh lain, kita try natrium. Baiklah, natrium. Natrium kita tengok di dalam jadual berkala, bilangan proton ada 11. Maka elektron juga akan ada 11. Jadi dia punya susunan elektron berapa? 2, 8, 1. Okey. Tengok contoh atom lithium dan natrium ni. Okey. Dalam tindak balas kimia, apabila atom-atom ini bertindak balas, okey, apa yang berlaku? Elektron valence ataupun elektron terluar bagi atom-atom ini, iaitu ni yang paling luar ni, dia akan menderma. Maksudnya atom-atom ini akan menderma elektron yang terluar dia untuk membentuk ion yang bercas positif 1. Sebab apa 1? Sebab dia mendermakan hanya 1 elektron valence. Okey. Untuk lebih jelas, cikgu akan tuliskan persamaan kimia. Okey, kita ambil lithium Lithium akan membentuk ion yang bercas positif 1. Kenapa? Apabila dia mendermakan 1 elektron. So, ini adalah persamaan kimia. So, dalam kumpulan 1 ni, lithium adalah atom yang neutral. Dia akan mendermakan ataupun menjadi
ion lithium. Ion lithium yang bercharge positif sebab apabila dia mendermakan satu elektron. Okey, kenapa dia mendermakan satu elektron? Okey, kenapa dia mendermakan satu elektron itu kita akan tengok lagi dalam bab 5. Maksudnya kita akan go through nantilah bab 5 yang akan kita belajar nanti. Okey, so ini adalah persamaan kimia dia. So sama juga dengan natrium. Kalau kita tengok natrium akan membentuk ion natrium yang bercas berapa? Cas positif 1. Sebab apa? Dia menderma satu elektron. Tengok pada elektron valence, dia telah mendermakan satu elektron valence. So ini adalah persamaan kimia bagi natrium apabila dia membentuk ion. Okey, itu adalah sifat kimia. Okey, so seterusnya kalau kita nak tengok sifat kimia bagi logam alkali ni, kita juga boleh tengok macam mana dia bertindak balas dengan atom-atom lain ataupun kita punya bahan kimia lain. Okay. So sebelum kita pergi lebih jauh, kalau nak salin dulu, silakan. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana sifat kimia yang seterusnya adalah bagaimana logam alkali ni bertindak balas dengan unsur lain. Contoh kat sini kita boleh tindak balas dengan, kita boleh logam alkali boleh bertindak balas dengan air, gas oksigen, dan yang ketiga adalah gas klorin. Contoh pertama kita tengok. Kita tengok kat sini, lithium tindak balas dengan air. Okey, lithium, kita ambil contoh lithium kat sini, akan bertindak balas dengan air menghasilkan larutan beralkali. Okey, larutan beralkali adalah lithium hydroxide dan juga tidak lupa gas hidrogen H2. Okey, so apabila kumpulan satu iaitu lithium bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan larutan beralkali dan juga gas hidrogen. Okey, macam mana nak tahu larutan tu beralkali? Kita tengok kat sini, di belakangnya adalah hidroksida. Maksudnya ada kumpulan OH. Bila ada kumpulan OH, dia merujuk kepada beralkali. Ini beralkali lah, larutan beralkali. Okay. Dan juga gas hidrogen. Bila awak dah ada persamaan kimia, sekarang awak perlu seimbangkan dia. Okay, jom kita tengok. Di sebelah kiri, lithium ada satu, di sebelah kanan pun ada satu. Okay. Hidrogen di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1, 2, 3. So ada 3, sini ada 2. Jadi kita kena buat pembentulan pada hidrogen yang kurang. Jadi sini ada 2 kan. Kita buat pembentulan. Saya letak 2 sini. Okay. Bila letak 2 dia jadi berapa? Jadi 4. So dia jadi 4H. Di sebelah sini ada 3. Sini pula tak cukup. Kita buat pembentulan. So sini ada berapa? 2, 3, 4. Ada 4H. Okay. Jadi bila kita dah tengok ni, selesai sudah untuk seimbangkan hidrogen. Cuba tengok oksigen. Oksigen di sebelah kiri kita ada 2 oksigen. Di sebelah kanan kita ada berapa? Oksigen ada 2 juga. So oksigen pun dah seimbang. Tetapi lithium di sebelah kanan ada 2 lithium, di sebelah kiri pun perlu ada 2 lithium. Jadi persamaan kimia untuk
tindak balas logam alkali dan juga air, inilah dia. Dua litium bertindak balas dengan dua molekul air menghasilkan dua litium hidroksida yang beralkali dan juga gas hidrogen. Okey. Seterusnya kita akan tengok tindak balas antara kumpulan satu dengan gas oksigen. Okey, untuk tindak balas ni kita guna contoh yang sama, iaitu litium. Litium terbakar di dalam oksigen menghasilkan iaitu litium oksida. Litium oksida. Okey, untuk yang ni litium adalah kumpulan satu. Bila dia bertindak balas dengan oksigen, dia menghasilkan logam oksida, iaitu litium oksida. Okey, ingat lagi cara dulu macam mana kita buat formula kimia untuk menentukan litium 2 oksida. Okey, kita tengok sini. Litium oksida. Okey, litium oksida. Litium bertindak balas dengan oksida. Oksida adalah oksigen lah yang bercas 2 negatif. Maksudnya kat sini 2 turun sini, positif 1 turun sini. Jadi formula kimia bagi litium oksida adalah Li2O. Jadi kita dapatlah kita punya logam oksida. Okey, sekarang seimbangkan. Okey, untuk seimbangkan dia, di sebelah kiri litium ada 1, di sebelah kanan ada 2. So kita buat pembetulan pada yang kurang. So sini 2. Oksigen di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1. So kita buat pembetulan, letak 2. So oksigen ada 2, tapi litium berubah. Litium sekarang mempunyai 4 kerana 2 didarab dengan 2. So ada 4 litium. So di sebelah kanan ada 4 litium, di sebelah kiri juga perlu ada 4 litium. Jadi inilah persamaan kimia bagi tindak balas antara kumpulan satu dan juga gas oksigen. Dan sebagai tambahan, kalau kita tengok kat sini, okey, kita tengok kat sini, logam oksida ni, logam oksida apabila dia bertindak balas dengan air, okey, logam oksida apabila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan satu larutan yang beralkali. Sama seperti ini, larutan yang beralkali. Maksudnya kita tengok kita punya bahan tindak balas adalah litium, betul? So dia akan menjadi larutan yang beralkali, iaitu litium hidroksida. So ini kita perlu seimbangkan lah. Kita tengok sini, litium ada 2, di sini perlu ada 2. Hidrogen ada berapa? 2. Hidrogen ada 2. Oksigen ada 2 sebelah kanan, di sebelah kiri ada 2 juga. Jadi inilah persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas antara logam oksida yang bertindak balas dengan air. Okey. Okey. Seterusnya kita akan tengok yang terakhir, iaitu tindak balas antara kumpulan satu dan juga gas klorin. Okey, tindak balas dengan gas klorin. Okey, untuk tindak balas dengan gas klorin, dia sama, kita guna contoh yang sama, iaitu litium bertindak balas dengan gas klorin. Okey, gas klorin maksudnya klorin Cl2 menghasilkan logam klorida. Okey, logam klorida. Okey, kalau tak ingat kita cuba balik. Logam klorida, logam kita adalah litium. Litium klorida berapa?
Cl negatif 1. So kita akan dapat logam klorida kita adalah LiCl. Okey, cuba balance kan. Di sebelah kanan ada 2 klorin, di sebelah kiri, di sebelah kanan kena ada 2 juga. Okey, so 2. Lithium ada 2 di sebelah kanan, 2 lithium. Di sebelah kiri juga perlu ada 2 lithium. Okey. Baiklah, selepas kita tahu tindak balas, jenis-jenis tindak balas antara kumpulan satu dan juga air, gas oksigen dan juga gas klorin, kita kena tahu rahsia kumpulan satu. Okey, nak tahu apa rahsia dia? Okey. Rahsia kumpulan satu adalah apabila menuruni kumpulan, kita akan dapati bahawa kereaktifan bertambah. So, apabila menuruni kumpulan, kereaktifan bertambah. Dekat sini kalau kita tengok, kita ada lithium, natrium, kalium, rubidium. Ini contoh yang cikgu ambil. Kita tengok kat sini, bila menuruni kumpulan, kereaktifan bertambah. Maksudnya natrium lebih reaktif daripada lithium, ataupun rubidium lebih reaktif daripada kalium. Sebab apa? Bila mereka ni reaktif, mereka akan lebih cenderung untuk menderma elektron. Okey, sekarang tengok. Ingat lagi tak kenapa benda tu berlaku? Sebab kalau awak semua masih ingat, apabila menuruni kumpulan, kita akan dapati bahawa apa yang bertambah? Saiz atom akan bertambah apabila awak menuruni kumpulan. Okey, kalau cikgu lukis kat sini lithium. Okey, ini saiz lithium. Dan satu lagi contoh, cikgu ambil saiz natrium. Okey, so saiz dia makin besar. Okey, kenapa saiz dia besar? Okey, saiz atom ni semakin besar kerana adanya pertambahan petala yang berisi elektron. Kalau awak tengok kat sini, petala untuk lithium dia ada 3 elektron. Jadi 3 elektron hanya memenuhi untuk sampai petala yang kedua. Tapi kalau natrium, dia ada petalanya lebih besar sebab elektronnya ada 11. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So dia lebih besar sebab apa? Ada pertambahan petala yang berisi elektron. Okey, bila ada pertambahan ni, bila ada pertambahan petala yang berisi elektron, ini akan menyebabkan daya tarikan antara nukleus dan elektron valence semakin jauh dan lemah. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, tengok kat sini. Nukleus selalunya berada di tengah. Okey, antara lithium dan juga natrium, siapa yang lebih jauh elektron valence dan juga nukleus? Tentulah natrium. Sebab apa? Saiz dia lebih besar. So lebih besar dia punya jarak pun makin jauh berbanding dengan lithium. Jadi apabila jaraknya sudah jauh,
daya tarikan antara nukleus tadi tu dengan elektron valence akan menjadi lemah. So bila dah lemah, apa yang berlaku? Kita oleh itu lepas daya tarikan itu sudah menjadi lemah, lebih mudah atom ini mendermakan elektron valence dia untuk menderma elektron. So apabila ia lebih mudah untuk mendermakan elektron, maka dia akan bertambah reaktif. So itulah rahsia untuk kumpulan satu. So untuk sifat fizik yang kita perlu tahu untuk kumpulan satu adalah ianya merupakan logam yang lembut. Logam kumpulan satu juga adalah logam yang berwarna kelabu dan berkilat dan mempunyai ketumpatan yang rendah. Okey, baiklah. Seterusnya untuk takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan takat didih untuk takat lebur dan takat didih bagi kumpulan satu, kita akan dapati kumpulan satu mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah apabila ia menuruni kumpulan satu. Nak tahu kenapa? Okey, ingat lagi tak dulu apabila kita menuruni kumpulan, kita ada belajar tentang saiz, betul? Saiz. Sama je, keyword ni memang kena ingat dan kena pegang, which is yang mana saiz atom akan bertambah kerana pertambahan petala berisi elektron. Maksudnya bila awak turun kumpulan satu, turun saja menuruni kumpulan, saiz atom akan bertambah kerana pertambahan petala yang berisi elektron. So ini keyword yang kena ingat. Okay? Hal ini akan menyebabkan ikatan logam menjadi lemah. Apabila ikatan logam menjadi lemah, kita hanya perlukan sedikit ataupun kurang tenaga haba yang diperlukan untuk memecahkan ikatan logam ini dalam proses pendidihan ataupun peleburan. Okey, sebab itulah takat didih dan takat lebur untuk kumpulan satu dia rendah. Okey, boleh salin dulu dan seterusnya kita akan sambung dengan kumpulan 17. Okey, kumpulan 17 juga dikenali sebagai halogen. Kumpulan halogen. Okey, halogen dan sering wujud dalam bentuk duit atom. Duit atom ni maksudnya dia akan wujud dalam bentuk F2, Cl2, Br2. So itu adalah duit atom. Okay. So seterusnya untuk kita akan pergi mengenali lebih dalam lagi tentang kumpulan 17. Kita akan pelajari tentang sifat kimia. Okey, sifat kimia. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu kumpulan 17. Okey, dalam jadual berkala awak kalau awak tengok, kita akan dapati kumpulan 17 terdiri daripada fluorine, bromine, iodine, F13 dan seterusnya. Okey. So ini contoh-contoh kumpulan 17. Okey. Untuk kumpulan 17 ni dia ada sifat kimia dia yang tersendiri. Okey, sifat kimia yang pertama adalah untuk pembentukan anion,
Maksudnya kalau kita ambil contoh kat sini, contoh atom, kita ambil atom fluorin dan juga klorin, fluorin dan juga klorin. Okey, fluorin. Berapakah jumlah proton bagi atom fluorin? Kita dapati ada 9, betul? 9, okey. 9. So, jumlah proton ada 9, bermaksud elektron juga ada 9. Dan kita boleh buat susunan elektron. Jadi, susunan elektron bagi fluorin adalah 2, 7. Bagi atom klorin, kita ada 17, betul? 10, betul, kita ada 17. 17 proton bersama dengan 17 elektron. Jadi susunan elektron adalah 2, 8, 7. Okey. Dalam tindak balas kimia, kita tengok dekat elektron valence dia. Tengok kat elektron valence. Pada elektron valence dia terdapat kita dapat 7 elektron, betul? 7 elektron. Okey. Dalam tindak balas kimia, untuk kumpulan 17 ni akan menerima satu elektron untuk membentuk ion yang bercas negatif 1. Okey. Kenapa? Cuba kita tengok sini. Melalui persamaan kimia, kita ambil contoh kat sini fluorin, Okey. Fluorin akan menerima, dia akan terima satu elektron untuk membentuk ion yang bercas negatif. Ion yang bercas negatif 1. Maksudnya kat sini elektron valence ni ada 7, dia akan terima satu elektron. So bila terima satu elektron, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 8. Okey, 8 kat sini, kenapa dia terima satu elektron untuk membentuk 8 pada elektron valence dia? Kita akan belajar dalam tajuk 5, iaitu ikatan kimia. Nanti kita akan belajar. Okey, so ia memang berkait rapatlah dengan kumpulan 1 tadi. Okey, jadi inilah persamaan kimia untuk fluorin. Kalau klorin juga sama, klorin akan menerima satu elektron untuk membentuk ion klorid yang bercas negatif 1. So, seterusnya kita akan tengok kepada tindak balas. Jenis tindak balas. Okey, untuk jenis tindak balas, kita akan dapati unsur 17 akan bertindak balas dengan air, logam dan alkali. Baik, untuk yang pertama adalah tindak balas dengan air. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ambil contoh kat sini klorin lah. Klorin akan bertindak balas dengan air untuk menghasilkan asid. Kita panggil asid hidroklorik. Dan juga asid hipochlorous. Okey, asid hipochlorous. So, apabila klorin bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan hidrochloric acid dan juga asid hidroklorik dan juga asid hipochlorous. Maksudnya tahu benda tu, larutan tu berasid. Kita tengok kat sini, macam kumpulan 1 nak tahu larutan tu beralkali, kita tengok kumpulan OH. Tapi untuk tahu sesuatu larutan tu berasid, kita akan tengok dan dapati dia ada H di depan.
merujuk pada berasid. Okey. So sekarang kita seimbangkan. Cl sebelah kiri ada 2. 1, 2, sudah seimbang. Hidrogen ada 2. Seimbang juga. Oksigen ada berapa? 1. So persamaan sini sudah seimbang. Okey. Seterusnya kita akan tengok tindak balas dengan logam. Okey, untuk tindak balas dengan logam, kita akan tengok, kita ambil contoh kat sini. Bromin bertindak balas dengan logam ferrum, ferrum Fe, untuk menghasilkan ferrum 3 bromida. Okey, ferrum 3 bromida. Okey, cuba buat formula kimia bagi ferrum 3 bromida. Okey, ferrum 3 bromida, Fe 3, betul? 3, charge-nya 3, positif 3. Bromida, charge-nya berapa? Negatif 1. Jadi Fe ada berapa? Fe ada 1. Br ada berapa? Br ada 3. Okay, jadi kita punya formula kimia bagi ferrum 3 bromida adalah FeBr3. Dah selesai belum? Belum. Kita kena seimbangkan. Tengok sini. Okey, di sebelah kiri bromin ada 2. Di sebelah kanan bromin ada 3. Okey. 3 tambah 2 sini. Okey, di sebelah kiri kurang, kita letak 2. So dia jadi 4. Sini jadi 3. Sini pula kurang, kita tambah 2 lagi. Okey. 2 Fe. Di sini ada berapa Fe? 1. So kita kena tambah 2 untuk seimbangkan kiri dan kanan. Tapi bila kita letak 2 di sini, bromin akan jadi 6. Jadi di depan ni kita kena tukarkan dia kepada bukan 2 tetapi 3. 3 didarab dengan 2 dapatlah 6 Br. 2 didarab dengan 3 dapatlah 6 Br. So persamaan ini sudah pun seimbang. Yang terakhir kita kena tahu tindak balas dia dengan alkali. Okey, untuk yang ni tindak balas dengan alkali, kita akan tengok contoh kepada iodin. Okey, iodin akan bertindak balas dengan alkali kita adalah natrium hidroksida, akan menghasilkan iodin akan bertindak balas dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan natrium iodida dan juga natrium NaOI. Maksudnya ni adalah natrium iodat 1. Natrium iodat 1 dan juga air. Dan air. Okey, kita tengok kat sini. Seimbang. Air ada 2. Na. Na ada 1, 2. Na kena letak 2. Oksigen ada 2. 1, 2. Hidrogen ada 2. Hidrogen ada 2. Okey, sudah seimbang. Okey, rahsia dia. Rahsia kumpulan 17 adalah apabila menuruni kumpulan. Okey, menuruni kumpulan kita tengok paling atas adalah fluorin. Kemudian kita ada klorin, bromin dan juga iodin dan asetin. Bila menuruni kumpulan,
kereaktifan kereaktifan akan berkurang. Okey, kalau nak tahu kumpulan 17 dan juga kumpulan 1 tadi, dia berbeza sedikit dari segi kereaktifan. Kalau kumpulan 1 tadi turun kumpulan, dia akan lebih reaktif, tapi kumpulan 17 turun kumpulan, dia akan kurang reaktif. Okey, boleh ingat ya? Okey, bila kurang reaktif, apa yang berlaku? Maka susah untuk menerima elektron. Apabila menuruni kumpulan, apa yang bertambah? Yang bertambah adalah saiz atom akan bertambah. Okey, kata kunci ni kena ingat. Sebab apa? Turun saja kumpulan, saiz atom akan bertambah kerana pertambahan petala yang berisi elektron. Okey. Selepas itu, apa yang berlaku? Ini akan menyebabkan daya tarikan antara nukleus dan elektron valence semakin jauh dan lemah. Oleh itu, lebih susah atom untuk menerima elektron. Okey. Kumpulan 17 ni dia akan mengalami perubahan fizikal. Perubahan fizik, keadaan fizik dia akan berubah daripada gas, cecair dan juga pepejar. Okey. Baiklah, seterusnya kita tengok kumpulan 17 ni, kalau dia menuruni kumpulan, dia mempunyai warna yang berbeza. Contohnya kat sini, gas klorin, dia akan mempunyai warna kuning kehijauan. Gas bromin, dia akan mempunyai warna merah, perang kemerahan. Dan juga gas iodin, dia akan mempunyai warna hitam keungguan. Baiklah, ini adalah perbezaan warna untuk kumpulan 17. Dan seterusnya kita akan pergi tengok bagaimana takat didih dan juga takat lebur bagi kumpulan 17. Takat lebur dan takat didih bagi kumpulan 17. Okey, kalau kumpulan 1 tadi, takat lebur dan takat didih adalah menurun. Tapi untuk kumpulan 17, dia sebaliknya. Okey, iaitu takat didih dia adalah meningkat. Meningkat apabila menuruni kumpulan. Nak tahu kenapa? Okey. Keyword pertama adalah, yang pertama, apabila kita menuruni kumpulan 17, kita dapati saiz atom akan bertambah. Okey, saiz atom akan bertambah kerana pertambahan petala yang berisi elektron. Okey, itu yang penting. Yang kedua adalah, hal ini menyebabkan daya tarikan antara molekul, sebab dia dua atom kan, so daya tarikan antara molekul akan bertambah. Okey, bila daya tarikan antara molekul pun bertambah, apa yang kita perlukan adalah banyak tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya-daya ini semasa proses pendidihan ataupun peleburan. Okey, so bila banyak tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya ini, apa yang berlaku pada takat lebur dan takat didih? Takat lebur dan takat didih akan meningkat. Jadi, cikgu rasa setakat itu sahaja untuk hari ini dari cikgu, iaitu untuk pembelajaran kumpulan 1 dan kumpulan 17. Cikgu harap pelajar dapat catat nota-nota penting dan membuat ulang kaji daripada buku teks. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Semoga video pengajaran ini dapat memberi manfaat kepada pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye, jumpa lagi.